lain duduk lena elok tapi kita main juga belajar akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maklum hawa puasa ni dia letih sikit. Letih sikit bangun masak. Bangun makan sok, masak letih. Jadi ramai yang memilih untuk tidur pagi. Tapi kita hari ini dengan ikhtiar kita dengan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat main majlis ini untuk kita faham akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hidup kita. Maksud hidup kita ialah kita nak faham akan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kita nak beramal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah tak beri kat kita ilmu, kita tak ada apa. Kita tak ada nilai. Nilai kita tak lebih daripada lembu kebab. Itu nilai kita. Lebih sikitnya kita ada angkat tu ya. Lebih sikit pada mereka kita ada angkat. Kita boleh buat rumah, kita boleh buat kereta, kita boleh fikir macam-macam. Tapi kebolehan kita buat kereta, buat rumah, buat bangunan, buat macam-macam tu, berarti kalau kita tidak ada ilmu agama, berarti kita tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tak tahu, puasa tak tahu. Ilmu tauhid ni, ilmu tauhid bincang macam mana kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak tahu pun akan ilmu tauhid, berarti walaupun kita boleh fikir ke mana sekalipun, kita boleh buat benda besar mana sekalipun, boleh naik ke bulan sekalipun, tapi tak kenal Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada nilai kita tu banding dengan makhluk yang lain. Berarti kita sama. Kita serupa. Kita serupa. Cuma lebih itu ada angka itu saja. Dan bila kita boleh belajar akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bila kenal akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah ataupun kita sedang buat maksud kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita di atas muka dunia. Jadi baru ni kita dah mula dah ni. Dalam beberapa bulan lepas kita dah mula sikit dah. Ikut pengurusi dia suruh saya habis. Tapi macam mana tak tahu, jadi tak boleh habis. Ini insya-Allah setakat mana yang boleh, kita cuba habiskan apa-apa yang dibincangkan di sini. Mudah-mudahan dengan itu, walaupun tak boleh semua pun, kita boleh sikit sebanyak. Boleh sikit sebanyak kita faham akan perbahasan-perbahasan yang terdapat dalam kitab ilmu tauhid ini. Dan kita kena ingat bahasa kita ilmu tauhid ini merupakan perbahasan yang sangat penting. Tak asal sembahyang kita, berarti tak ke mana-mana. Sembahyang kita, puasa kita, amalan zahir kita, kalau kita tak kenal akan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal, berarti tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kata lagu tu? Maka saya bagi contoh di sini. Contohnya budak umur 7 tahun yang sembahyang dengan orang tua yang sembahyang, mana yang lebih sempurna? Walaupun rokok sama, rokok sama, sujud sama, takbir sama. Kita orang tua umur 40 tahun dengan budak umur 70 tahun sama-sama kata Allahu Akbar, sama-sama kata Al-Fatihah, baca Fatihah sama-sama. Tapi tak tahu, tak kenal Allah Subhanahu wa taala, tak tahu ilmu tauhid. Tak tahu pun cara kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Adakah sembahyang mereka itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Zahir sama. Zahir sama, tidak ada apa masalah. Zahir sama, rukuk sama, sujud sama, baca Fatihah pun sama. Tapi adakah nilai dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Okey, itu kita manusia biasa dengan budak-budak. Dan banding pula kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia biasa banding dengan Nabi. Nabi sembahyang rukuk macam kita juga. Sujud macam kita juga. Baca Fatihah macam kita juga. Tapi apa nilai sembahyang dia, puasa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dia sembahyang, Nabi sembahyang dalam keadaan orang kata ada sungguh ilmu tauhid. Faham sungguh apa kena Allah Subhanahu wa taala. Faham sungguh akan kena Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kita sembahyang ni orang kata cuma jengit lagu tu. Janji lepas ya. Ini janji lepas, janji buat. Tu kita. Tapi adakah Nabi lagu tu? Setiap detik dia, setiap masa, bukan ada sembahyang. Setiap detik dia, setiap masa dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang tu wajib. Luar sembahyang, Allahu Akbar. Kalau kita nak nilai tak badan kita, kalau kita nak dalam tu, saya pun tak mau ngajak lah. Mau ngajak lah. Sebab kita tahu mana banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sama banding dengan Nabi, banding dengan para sahabat. Banding dengan para
para sahabat. Sayyidina Ali tu bila kena panah tu sembahyang, angkat takbir Allahu Akbar, tak ingat apa. Tak ingat apa, kita macam-macam. Nak apa pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Jadi nama yang kita mengaji pun kita mengaji apa? Kita mengaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Yang penting kita nak penghayatan tauhid itu. Satu ilmu, satu ialah penghayatan. Satu ialah penghayatan dalam kehidupan kita. Berarti nak tahu kita hayati ataupun tak hayati ilmu tauhid dalam kehidupan kita, tengok bila kita berlaku masalah. Manusia tak sunyi daripada masalah. Siapa pun tak sunyi daripada masalah. Ataupun orang kata nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia dapat orang kata ujian tadi tu, adakah dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun masa dia dapat nikmat tadi tu, adakah dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu nak tengok dia ada ataupun tidak ada ilmu tauhid. Masa dia dapat nikmat, adakah dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Duit ni duit aku ni. Aku yang hajar ni. Kalau aku tak hajar sungguh tak ada apa. Kalau aku tak hajar sungguh, pulang pukul 5 pagi, balik pukul 6 petang. Contohnya, tak ada apa lah. Adakah kita kata begitu ataupun kita kata semua ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti itu penghayatan kita. Kita menghayati ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Berarti kok mana pun masa kita dapat ujian ke ataupun kita dapat nikmatkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapati kalau orang ada masalah, kita akan dapati terpampang di dalam akhbar apa yang Nabi tindakan. Nabi tindakan dia bunuh diri. Dulu orang Cina, orang India, sekarang orang Islam pun dah berlaku dah. Berarti di mana keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ada. Dunia ni ujian, bukan nak bagi terus. Bukan nak bagi habis terus, tidak, ujian. Ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti setiap masalah dia akan ada jalan keluar dia. Setiap masalah dia akan ada jalan keluar. Lambat cepat je. Lambat cepat mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin mati dah gitu ya. Mungkinan. Tapi nak kata apa? Di mana kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud. Itu maksud kehidupan kita. Itu maksud penghayatan ilmu tauhid. Semua ni teori. Apa yang kita mengaji ni ialah teori. Macam sembahyang juga. Teori sembahyang. Teori sembahyang, rukuk, sujud. Tapi sembahyang tak? Tak sembahyang pun. Tak sembahyang berarti kita cuma ada teori saja. Berarti di mana ilmu kita? Sedangkan Allah nak suruh kita hidup dalam muka dunia dalam keadaan ilmu dan dalam keadaan kita menggunakan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid ini teori. Siapa pun boleh mengaji. Yang Cina mengaji pun dia boleh mengaji, tak ada masalah. Dia boleh ingat, dia boleh hafal. Sifat 20 dia boleh hafal. Tapi di mana penghayatan dia? Di mana maksud kehidupan dia? Itu maksud kita belajar akan ilmu tauhid. Berarti kita sentiasa mahu menjadi hamba yang sentiasa mendekatkan diri kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu pasal ilmu tauhid. Mohon ni sebab muka 5 panjang lah. Hampir 2 jam. Muka 5. Saya tak pernah ceramah sampai 2 jam. Tak pernah ceramah sampai 2 jam. Hari itu bila bapak tau, pergi ceramah sampai 2 jam. Saya pun tak tahu. Hari ni kita cuba. Nanti cuba juga habis kata masa yang telah diberikan pada kita ini. Moga-moga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok muka surat apa nama ni 19 tu, ada tulis furudul ain wal kifaiyah. Fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain dan fardhu kifayah. Tengok muka surat apa nama ni soalan 10, soalan 11 dan soalan 12 tu. Cuba ambil sikit, petik sikit. Sekat mana yang kita mampu, sekat mana yang kita ada. Okey, tajuk dia apa di sini? Soalan 12 tu, apakah perkara fardhu ain? Apakah perkara fardhu ain? Minta maaf saya pun tak ada nak baca semua. Baca semua kena titik 2, 3, 4 kali pertemuan. Hari ni kemungkinan satu ni kot. Kita akan cuba habiskan apa nama ni perbahasan yang ada dalam kitab kita ni. Baik. Jadi soalan 12 tu, apakah perkara fardhu ain? Itu soalannya. Apakah perkara fardhu ain? Ini asas orang Islam. Yang lain dah hilang pun orang kata boleh kira. Yang lain dah hilang boleh orang kata boleh berjamaah lagi. Tapi yang ni jangan hilang. Kalau hilang yang ni kiamat. Kalau hilang perkara yang dibahaskan sini kiamat. Habis tak ada apa dah.
Baik. Okey. Apa dia tu? Yang pertama, ni. Ini yang dikatakan fardu ain. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengannya. Kenal Allah Taala dan beriman dengannya. Kenal dengan akal kita dan kenal dengan hati kita. Tak mau kenal dengan akal kita tapi hati kita seraput. Tak mau. Bila kita kenal dengan akal kita dan kita mesti kenal dengan hati kita. Dengan kenal dengan hati berarti penghayatan kita. Penghayatan ilmu tauhid dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita ingat kita orang Islam, kok mana pun kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun. Kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak senang sedia dan kita tak susah sedia. Betul tak? Tak senang sedia. Ada orang senang sedia? Tak ada. Ada orang susah sedia? Tak ada. Yang ada orang gila. Orang gila tak pernah fikir senang, tak pernah fikir susah. Jadi dia baju dia buat orang tolong pakai lagi. Hilang perasaan. Orang gila berarti orang yang hilang perasaan. Tak rasa apa. Dalam Arab kata dia panggil zala syu'ur. Hilang perasaan. Perasaan malu, tak ada, takut, tak ada, semua tak ada. Itu orang gila. Rasa senang tak ada. Rasa susah tak ada. Dalam tengah jam tak apa. Tak ada apa, tidak ada apa-apa masalah. Itu orang gila. Berarti orang kata berarti kita tak senang sentiasa dan kita tak susah sentiasa. Yang penting senang akan susah kan kita sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mati. Sampai kita mati dan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi yang pertama dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengannya. Mengenal Allah Taala dan beriman dengannya. Walaupun orang tak kenal kita. Orang tak kenal kita pun pandang kita dak pun. Tapi bukan maksud kamu. Maksud aku ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Uwais Al-Qarni. Adakah orang kenal dia? Orang tak kenal. Tapi Nabi kenal dia. Nabi kenal dia. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau orang Yaman nama dia sekian, sifat dia sekian, kalau dia datang ke Madinah, tolong minta doa daripada beliau. Tolong minta doa daripada beliau. Orang tak kenal dia pun, tapi dia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nanti orang kenal ni, bukan nanti orang yang kenal Allah Ta'ala ni orang yang terkenal. Tidak, belum tentu. Belum tentu orang yang kenal Allah Ta'ala ni orang yang terkenal. Belum tentu. Kadang-kadang orang tak kenal, macam Jita Uwais Al-Qarni, belum tentu. Tapi orang yang dekat dengan Allah saja yang kenal dia. Nabi orang yang kenal Allah Ta'ala dia terkenal. Nabi orang kenal Allah Ta'ala. Dan dia terkenal. Itu nak tak terkenal macam mana, sebab dia Nabi. Bila dia Nabi berarti dia kena terkenal. Baru boleh orang kenal dia, baru boleh dia bawa dakwah Islam, baru boleh dia bawa orang tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini dia tak habaq pun kita terkenal, dia tak habaq pun. Tapi dia habaq kita, dia habaq kita apa dia? Dia habaq kita supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh orang kenal Allah Ta'ala ialah Uwais Al-Qarni. Seorang orang kata tabi'in. Dia sezaman dengan baginda Rasulullah, hidup semasa dengan baginda Rasulullah SAW, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi. Ikut kaedah para ahli ulama, mana-mana orang yang sempat jumpa Nabi saja dia dikatakan sahabat. Dia dikatakan sahabat. Walaupun dia sedetik orang kata bersama dengan Nabi, maka dia dikatakan sahabat. Itu ta'rifat para ahli ulama. Uwais Al-Qarni ni walaupun dia semasa dengan Nabi, tapi dia tak berjumpa dengan Nabi, maka dia tak dikatakan sahabat. Dia hanya dikatakan tabi'in. Orang yang ikut para sahabat. Sebab apa dia tak pilih jumpa dengan Nabi? Sebab apa dia tak pilih jumpa Nabi? Sebab dia jaga mak dia. Amalan tu Allah pandang. Aku nak pergi ke Mekah macam mana? Aku nak pergi ke Madinah macam mana? Mak aku ada. Kalau aku pergi, siapa nak jaga? Bukan aku tak teringin Nabi jumpa Nabi. Orang lain bakat pergi ambil dah. Dari Yaman bakat pergi jumpa Nabi. Aku teringin juga, tapi aku terhalang nak pergi ke Madinah jumpa Nabi. Sebab apa? Sebab aku jaga mak aku. Maka Allah pandang amalan ni. Allah pandang amalan jaga mak tu. Sungguh besar amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila Allah pandang amalan jaga mak, Allah hantar dia. Kita lagu tu, kita bukan nanti sembahyang bang, Allah pandang. Kadang-kadang sembahyang kita mampu,
Tapi Allah pandang kita amalan kau lain. Terus suka tolong orang ke, dalam kisah Qur'an ni dia jaga mak dia. Jadi Allah pandang amalan tersebut. Bila Sayyidina Umar jumpa dia, dah Nabi suruh Sayyidina Umar minta doa kat dia ni. Dia Sayyidina Umar pun minta doa, wahai Qais, tolong doa kat aku. Ni siapa? Ni siapa? Aku ni Sayyidina Umar. Dan Nabi pesan kat aku, kalau jumpa hang, suruh minta doa daripada hang. Bila dia dengar Nabi kata lagu tu, Sayyidina Umar kata lagu tu kat dia. Dia kata, adakah Nabi kata kat aku lagu tu? Adakah Nabi kata kepada aku lagu tu? Sayyidina Umar kata ya. Dan dia jawab balik, kalau doa untuk hang seorang, minta maaf. Aku nak doa kepada seluruh orang Islam. Itu sikap yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam doa dia tidak ada hawa nafsu. Dalam doa dia, orang kata sentiasa, orang kata ingat ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibadah. Bila doa ibadah, adakah di sana masih lagi ada hawa nafsu? Tidak ada. Yang ada ialah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okey, seorang sahabat itu dia kata, wahai Rasulullah, doa kat aku ni, aku boleh masuk syurga dengan kamu. Kemudian lepas aku masuk syurga dengan kamu, tutup pintu, orang lain jangan bagi masuk lah. Dia berkata, tak, lagu tu bukan lagu tu. Doa kita doa kepada semua orang Islam agar mereka itu dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Berarti bila kita belajar ilmu, ujung dia adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita belajar ilmu, berarti ilmu kita ni suruh kita tinggal hawa nafsu kita. Walaupun kecil sekalipun. Walaupun kecil. Walaupun sejelingan mata, jangan. Walaupun dengan jelingan mata, hawa nafsu, jangan. Itu maksud kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeling mata tak elok tu nafsu. Itu pun jangan. Bila kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita sembang tentang fardu ain ni, dia nak mengeluarkan kita daripada hawa nafsu kita. Itu maksud. Bila kita belajar tentang ilmu, berarti dia nak keluarkan kita daripada hawa nafsu kita. Kalau kita belajar ilmu tentang nak buat jet, adakah dia abang kita macam mana nak keluar daripada hawa nafsu kita? Abang tak? Tak abang apa lah. Dia buat jet tu. Mana lebih besar? Ilmu nak buat jet kan, ilmu nak mengeluarkan kita daripada hawa nafsu kita. Mana lebih besar? Ilmu buat jet kan? Ataupun ilmu cara nak keluar daripada hawa nafsu kita, mana lebih besar? Ya, cara nak keluar daripada hawa nafsu kita. Itu ilmu. Itu ilmu kita. Dia boleh buat jet belum tentu dia masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dunia pergi tu. Dunia pergi ke akhirat. Dunia tak patah balik belakang dah. Allah tak tanya hang buat jet besar mana, tak tanya. Kita kata tak boleh, itu fardu juga tu. Itu fardu juga, tapi nak kata di mana asal ilmu kita. Di mana asal ilmu kita? Asal ilmu kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia buat jet betul-betul tu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana nak mempersiapkan orang kata persiapan perang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pahala. Di situ baru dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak ada niat apa-apa, bahkan nak meruntuhkan negara lain contohnya, maka itu dosa. Baik. Okey, berarti yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Berarti bila kenal Allah Ta'ala, berarti ilmu kita tentang kenal Allah Ta'ala itu melarang kita agar kita ikut hawa nafsu kita. Itu maksud. Baik. Okey, tahun ni pun ramai tak lepas. Kalau lepas pun dia patah balik. Lepas pun dia patah balik. Takut kita lah begitu. Saya pun takut lah begitu. Lepas pun takut-takut kita patah balik. Timbang. Lagi kita belum mati dalam keadaan kita mengucap dua kalimah syahadah, kita takut. Sebab dunia fitnah. Dunia ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pegang dengan ilmu tauhid, pegang betul. Kesan daripada orang ada yang ilmu tauhid ialah dia ada akhlak yang baik. Itu kesan dia. Dia ada akhlak yang baik. Akhlak siapa tu? Akhlak Nabi SAW. Itu kesan daripada orang ada ilmu tauhid. Harta dia tak kedukut, tenaga dia tak kedukut, mulut dia pun tak kedukut, contohnya lah. Mulut dia sentiasa, berarti dia sentiasa menggunakan, orang kata dia mengajak orang kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud. Dia sentiasa orang kata berakhlak dengan baik, menggunakan akhlak yang baik semasa dia bercakap, semasa dia bersyarak.
Itu maksud dia. Berarti lidah dia sentiasa mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah dia sentiasa tidak menimbulkan orang kata adu domba dalam masyarakat. Contohnya lagu tu. Itu akhlak yang baik hasil daripada kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah Taala, adakah kita ini ikut sifat kita ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala? Sifat Allah baik sungguh. Malu kita. Malu kita. Baik sungguh Allah ni. Malu kita. Malu kita. Baik. Tahu orang Cina India tu, saya kira Cina India apa? Yang jadi orang kafir ataupun orang yang buat maksiat pada dia bagi rezeki tak? Ya. Kalau kita tak bagi dah. Jaga kan? Jaga Kalau kita tak bagi dah. Baik. Tapi Allah ni Maha Kaya, bagi semua. Bagi semua. Dia bukan nak bagi tu. Dia nak tengok setakat mana kawan ni. Aku bagi rumah kan banyak, aku bagi peluang kan banyak. Sampai hang mati, adakah hang nak terima dengan aku atau tidak? Cukup banyak. Aku bagi rezeki. Aku bagi rezeki. Bagi. Bukan nak tengok rezeki tu, tapi nak tengok hang terima dengan aku ataupun tidak. Itu yang pertamanya fardu'ain, iaitu mengenal akan Allah SWT. Bukan tak kenal, bukan beriman. Kenal tak beriman tak jadi. Kenal tapi tak beriman, jadi tak jadi. Ilmu tauhid bahas lumat. Tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta ikut. Contohnya duduk orang kampung, orang tak suka. Jahat sangat. Padahal mengaji ilmu tauhid. Itu maksud. Itu yang pertama. Baik. Jadi bila fardu ain, maka dakwah kita pun ini yang paling besar. Bila yang pertama ni fardu ain, maka dakwah kita yang ni yang paling besar. Kalau benar-benar orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertamanya. Baik, itu yang pertama. Ataupun kita bagi sifat dulu. Hafal buta tak apa dulu. Anak tak kita hafal buta tak apa, tak faham tak apa. Wujud kedah berapa lama-lama dengan faham. Lama-lama dengan faham. Ya Allah, masa tu lama nak boleh faham. Okey. Itu yang pertama, iaitu mengenal Allah Taala dan beriman dengannya. Berarti bila kita kenal Allah Taala, berarti kita nak ikut sifat Allah Taala, kita tak boleh ikut sifat kita. Sifat kita penuh dengan hawa nafsu. Sifat Allah Ta'ala penuh dengan rahmat. Sifat kita penuh dengan hawa nafsu. Baik-baik kita pun baik penuh dengan hawa nafsu. Jahat sahaja hawa nafsu. Baik kita tu pun masih ada hawa nafsu. Tapi Allah adakah begitu? Tengok baik Nabi Muhammad, baik sahabat macam mana, baik semua. Baik. Okey, yang kedua, mengenal hukum akan ibadat serta beramal dengannya. Mengenal hukum akan ibadat serta beramal dengannya. Itu yang keduanya. Bila kita ada iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena baca iman tadi itu dengan amal yang soleh. Dengan amal yang soleh. Itu yang kedua. Sebab apa? Sebab setiap ibadah kita tu ada kesan pada iman dia. Setiap ibadah kita ada kesan kepada iman kita. Kuat atau lemah. Berarti kalau kuat ibadah kita, iman kita makin tinggi. Makin kuat. Tak sembahyang gelong. Tak sembahyang. Beriman tapi tak sembahyang gelong dah. Gelong lama-lama kufur. Lama-lama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman amal soleh kita tu, sembahyang bang kita tu, sembahyang ke puasa ke apa, baca Quran ke apa ke, itu dia katakan amal soleh kita. Okey, amal soleh kita tu menjadi penguat semula kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguat. Kita tu penguat iman kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah gariskan amal ibadah pada kita. Itu sebab dia. Sebab bila ada amal ibadah, dia boleh buang nafsu buruk. Sebab tu Allah suruh kita semangat. Sebab tu Allah suruh kita puasa. Mai bulan puasa ni baru teringatlah nak sedekah. Mai bulan puasa teringat nak sembahyang. Tak ada bulan puasa? Sebab tu itu hikmah Allah buat bulan puasa. Tak ada bulan puasa teruk kita makan saja. Makan saja. Quran tak baca lah. Contohnya bayar masjid tak pergi dah. Kalau ada bulan puasa ni pergi juga masjid. Teringat juga dekat mana-mana masjid. Itu tujuan Allah beramal ibadah. Allah beramal ibadah kita tu. Baik. Okey.
Dan kita tengok amal ibadah kita pun, perbuatan tu penuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang macam mana? Kita akan takbir. Sebut nama siapa tu? Allah. Nama Allah. Rukuk sebut nama siapa? Nama Allah. Salam. Sebut nama siapa? Nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mana pun kita kena sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Kalau Allah kata sunat, maka tak buat dah. Sunat sebut nama Allah Ta'ala 5 kali sehari. Saya rasa tak buat dah. Saya rasa tak buat. Tapi dengan hikmah Allah Ta'ala, dia kata wajib sebut nama Allah Ta'ala 5 kali. Wajib ingat Allah Ta'ala 5 kali. Wajib tu. Kalau kita sembahyang tak ingat Allah Ta'ala, nama sembahyang tak? Wajib selesai. Tapi nama sembahyang tak? Nama ingat tak? Tak nama ingat. Tak nama ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Allah suruh kita sembahyang 5 kali sehari, wajib kita ingat. Kalau Allah dah sunat, tak ada apa. Tak ingat dah. Ingat bila ingat mati ni ingat. Itu maksud kita. Sebab itulah Allah gariskan amal ibadah pada kita. Sebab kita hari puasa setahun sekali. Puasa setahun sekali. Zakat, orang kata harta tu setakat mana ada harta kita. Orang kata haji pula setakat mana mampu kita. Tak mampu tak wajib. Bila kita pergi haji, kita akan lihat kebesaran Allah Ta'ala yang ada pada orang Islam. Orang Cina pun Islam juga. Orang putih pun Islam juga. Sembahyang contohnya. Sembahyang tu, bang tu sentiasa satu dunia. Sentiasa ada apa? Orang melakukan azan. Satu dunia. Tak habis tak? Tak habis. Puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Sebab tu disebut sini. Yang kedua dia apa dia? Mengenal hukum akad ibadah serta beramal dengannya. Yang ketiga, mengenal hukum akad bermuamalah yang diperlukan dan beristiqamah dengannya. Berarti Islam bukan setakat elok saja. Islam kita jangan menyusahkan orang lain. Itu maksud. Muamalah nombor 3 tu. Muamalah kita bergaul dengan orang. Bab harta beli, bab jual beli contohlah. Contohnya bab jual beli contohnya. Okey. Maka di sana mesti ada akhlak. Di sana mesti ada hukum hakam. Tiba-tiba kita buat dengan cara jahat. Berarti Islam kan kita. Sewa rumah contohnya. Sewa rumah tak payah sewa contoh lah. Kita menyusahkan tuan rumah dah. Susah. Dunia lagu tu. Dunia lagu tu. Berarti dunia kita kena usaha. Allah bagi kita letih sikit. Boleh tak? Allah tak bagi kita ni ada perasaan memiliki harta macam malaikat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Malaikat tak banyak semua tu. Malaikat tidak ada rasa pun nak memiliki harta. Tapi kita ada. Bila kita ada, maka di sana ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud jangan menyusahkan orang. Jangan ambil harta orang. Nak bagi pun orang kata kena nak ambil pun kena minta. Tak bagi jangan. Dia kata kena bayar duit, kena bayar duit. Baik. Sekali kita manusia pun terfikir juga. Kenapa tak percuma? Kenapa tak percuma? Okey, kalau percuma tidak ada makna ibadah. Kalau semua percuma tidak ada makna ibadah. Bila Allah Ta'ala tak perasaan kita memiliki harta, maka di sana ada makna ibadah. Dengan cara kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Pergi bersama malam beli kuih RM4 contohnya. Bayar duit. Bukan rambut itu kan? Bukan rambut lagu tu. Bukan ambil lagu tu. Boleh ambil tak? Tak boleh. Sebab kita ada satu perasaan yang Allah letak, fitrah yang Allah letak, perasaan memiliki harta dan Allah jaga. Perasaan tu Allah jaga. Contohnya apa dia? Contohnya orang kata ayah dengan mak ni. Ayah dengan mak ni lebih harap kepada anak daripada ayah. Ayah ibadah aku tua aku Yusuf nak jaga tak jaga sudah. Itu ayah. Tapi mak dia harap. Mak dia harap perasaan tu, fitrah tu yang Allah letakkan pada mak. Allah jaga tak? Nabi jaga tak? Nabi jaga. Islam jaga. Berarti bila Nabi jaga, berarti Islam jaga. Kita nak hormat pada siapa Nabi kita? Yang pertama kepada mak. Yang kedua Nabi jawab lagi mak. Yang ketiga Nabi jawab lagi mak. Yang keempat baru Nabi jawab apa dia? Apa jaga. Berarti Islam jaga. Berarti Nabi bila dia buat hukum ni, berarti dia tahu perasaan manusia. Fitrah lah.
perasaan yang bersifat fitrah, bukan perasaan yang bersifat nafsu. Yang tu Nabi larang. Perasaan yang bersifat nafsu itu Nabi larang, Nabi atau orang Nabi larang. Tapi perasaan yang bersifat fitrah, maka Nabi suruh kita jaga. Masuk rumah orang bagi salam, orang tak izin jangan masuk. 3 kali bagi salam, tak ada juga balik. Azkalakum, wa azkalakum. Itu Quran ajak. Itu lebih baik bagi kamu. Saya pasal tuan rumah tak bersedia untuk terima kita. Pasal apa kita paksa dia? Jadi jadi Islam jaga perasaan tuan rumah. Bila rumah berarti itu hak dia. Jangan kita cuba ceroboh. Lain anak nak masuk sebab kita dah izinkan. Kita beli yang kata sate RM10, kita tak dapat dia nak makan. Sebab apa? Sebab kita dah izinkan. Kalau orang sebelah kita masuk makan macam mana? Sebelah rumah kita masuk makan macam mana? Tak boleh, kita tak bagi. Kita tak bagi. Berarti itu muamalah. Itu muamalah, itu masuk dalam kata fardu'ain yang dibahaskan di sini. Iaitu mengenal hukum bermuamalah yang diperlukan dan beristiqamah dengannya. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak je kita balik beli sate RM10. Nampak yang kita beli seribu dandan. Anak dia tak makan lagi, kita dah makan dah. Jangan. Walaupun pak makan sebelah rumah. Ni silap juga ni. Pak makan sebelah rumah memang adik dia beradik, tapi rumah dia. Tapi rumah dia kita kena dapatkan izin daripada dia orang silap. Mentang dia beradik pakai belah lagu tu. Jangan, ini silap. Harta kita. Walaupun kita adik-beradik, tapi kita adalah bukan orang yang sama. Di sana ada perasaan hanya kacau. Hanya kacau rumah. Maka Islam cakap. Baik. Nombor 4, mengenal hukum halal haram dan agar sentiasa berada dalam batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ke mana pun kita terikat secara individunya, kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena hidup dengan ilmu. Baik. Okey, yang paling penting adalah membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Itu paling penting. Itu paling penting. Ke mana pun kita sentiasa ingat kita ni satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat mana pun, buat apa pun sekalipun dalam keadaan kita bersih jiwa. Sebab itulah nombor 5 tu berkaitan dengan nombor 1. Nombor 1 apa dia? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nombor 5 apa dia? Membersihkan. Kita tak boleh bersih jiwa kita lagi kita tak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Lagi tak kenal, kita akan ada hawa nafsu. Okey, itu maksud dia. Berarti kalau kita kenal, barulah kita boleh membersihkan jiwa kita. Kita ingat Allah Razzaq, Allah beri rezeki, maka tak akan timbul sifat keluh kesah. Habis tu apa kita doa saja. Ya Allah, aku doa aku tak ada ni. Aku tak ada ni. Tolong berikan aku rezeki sikit, contohlah. Kita tak ada jiwa keluh kesah kalau kita ingat pada nama Allah yang pada yang bersifat Ar-Razzaq. Tadi baru kita tanya si Asmaul Husna. Apa dia Ar-Razzaq? Allah apa? Maha pemberi rezeki. Maka di sana akan timbul sifat yang baik. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terletak ilmu tasawuf. Ilmu apa? Ilmu tasawuf nombor 5 tu, iaitu bersihkan jiwa. Jadi kita nak bersih jiwa kita bukan dengan akal yang cerdik. Kita nak bersih jiwa kita dengan kita itu faham sungguh-sungguh akan sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Akal cerdik tapi jahat, ada tak? Ada. Cerdik tapi jahat. Tapi kita nak bersih jiwa kita dengan cara kita kenal akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenal yakin sungguh Allah memberi, Allah menghidupkan. Allah matikan, takut mati macam apa? Contohnya tak? Allah nafi, Allah beri manfaat. Allah dar, Allah beri mudarat. Kalau Allah tak bagi tak boleh. Maka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Baik. Okey, benda ni dalam para sahabat cukup banyak. Kisah para sahabat membayangkan apa yang kita sebut. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak keluar fatwa satu bab pun tak keluar. Tak keluar fatwa. Bagi awal ni. Berarti maka takut atau warak dalam melakukan fatwa tersebut. Makanan tu pasien kat jiran dalam sekali pusing kat dia betul. Itu para sahabat. Dengan akhlak yang ada pada mereka mengatakan jiran aku lebih baik. Itu mereka.
bila mereka belajar akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain individu tu. Jadi kalau individu lepas, masyarakat akan lepas ke Allah. Kalau individu sabut, masyarakat akan sabut. Tak itulah kita kena belajar ilmu. Ilmu yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Taala dan ilmu yang boleh menghubungkan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam bersifat soleh wa muslim. Ilmu Islam bersifat apa dia? Soleh untuk diri dia. Muslim mengelakkan orang lain. Itu Islam. Habis itu. Kemudian hukum syarak. Baik. Hukum syarak. Habis kita bahas tentang fardu ain, tengok tajuk itu hukum syarak. Okey. Kesimpulannya, hukum syarak ni dia bahas tentang apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di segi hukum kita kata wajib, sunat, haram, makruh. Harus. Wajib, sunat, haram, kata makruh, harus. Itu hukum syarak. Kita jangan nampak wajib buat dapat apa nama ni. Wajib siapa tinggal dapat, siapa yang buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Itu tak ada hukum fiqh. Tapi tak ada yang lebih detail daripada dia. Wajib ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sunat ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Haram larangan Allah Subhanahu wa taala. Makruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Okey, berarti bila kita hidup dalam muka dunia ni, kita nak ikut kehendak kita kan, kita nak ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum syarak tu. Kita nak ikut kehendak kita kan ataupun kita nak ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Islam suruh kita ikut kehendak kita ke ataupun Islam suruh kita ikut kehendak Allah? Kehendak Allah. Maka bila kita nak ikut kehendak Allah, kita mesti faham hukum. Apa hukum di sini? Hukum 5. Saya tak perlu baca sebab kita dah maklum dah. Kita dah maklum dah. Sebab itulah Islam. Bila kita Islam berarti kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam berarti kita menunaikan hak-hak siapa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita Islam. Baik. Cuma timbul soalan, adakah Allah berhajat untuk kita tunai hak dia? Adakah hak itu untuk Allah? Timbul soalan, adakah hak itu untuk Allah? Macam kita berjual beli. Duit itu kita kena beri kepada penjual. Jadi duit itu hak penjual. Sebab apa duit itu hak penjual? Sebab penjual berhajat pada duit. Bila sebut hak Allah, adakah Allah berhajat pada hak dia? Tak. Ta'ala Allah, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada berhajat pada makhluk dia. Makhluk Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi Allah. Kalau gitu pasal apa Allah minta hak? Pasal apa Allah minta hak dia? Jawapan dia, Allah minta hak dia untuk kita, bukan untuk dia. Untuk kita, bukan untuk macam mak lah, mak ayah contoh yang paling mudah. Dia minta duit ke abang-abang sulung. Dengan tujuan nak bagi kepada adik bongsu. Contohlah, adik bongsu nak mengaji, contohnya. Adakah dia minta daripada duit daripada abang sulung tu dia untuk dia ataupun untuk anak, untuk adik kepada abang tu juga? Itu bandingan dia. Itu bandingan bila Allah minta hak. Berarti Allah nak bagi balik pada manusia. Allah nak bagi balik pada kita. Berarti sembahyang untuk Allah kan, untuk kita? Sembahyang hak Allah. Untuk manusia ke? Untuk Allah? Untuk manusia. Berarti kalau dia tak sembahyang, dia jahat. Kalau dia jahat, berarti adakah rosak Allah ataupun rosak manusia? Rosak manusia. Itu maksud. Itu maksud bila kita bahas hukum syarak. Berarti kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hak tadi untuk kita, untuk manusia. Tak ada ilmu agama tu. Tak ada masjid dalam kampung tu. Ada masjid pun orang kata tak imarahkan masjid tu juga. Saya pergi ke kampung pergi surau tu. Pergi memang tak ada apa surau. Tak ada apa. Tak ada apa. Orang kampung tu tak tahulah macam mana. Tu. Baik. Okey, itu hukum syarak. Jadi saya tak bahas banyaklah. Jadi hukum syarak kesimpulannya dia merupakan kata kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita kena faham betul. Dan yang kita kena ambil daripada para alim ulama yang muktabar. Jangan ambil daripada akhbar, kan? Takut kita salah. Kita kena ambil daripada para alim ulama yang muktabar. Ambil daripada kita yang muktabar.
Baik. Okey, berarti kita kena belajar juga. Berarti kita faham kena Allah, faham fikir. Bukan faham main-main. Itu Muslim. Itu Islam. Kita kena belajar jadi orang Islam. Okay. Jadi orang Islam ni adalah orang yang soleh dan Muslim. Itu orang Islam. Elok pada diri dia dan mengelokkan orang lain. Mengelokkan orang lain paling kurang tak, jangan susahkan orang. Jangan susahkan mak dia, jangan susahkan. Itu maksud dia. Baik. Okey, seterusnya hukum akli, hukum akal. Kenapa kita kena belajar hukum akal? Tidakkah memadai dengan Quran? Tidakkah memadai dengan Quran? Kenapa kita kena belajar hukum akal? Kenapa ulama mewajibkan kita belajar hukum akal? Quran tak cukup kah? Ada Quran tak cukup? Itu soalannya. Kalau siapa pandang tak wajib belajar hukum akal, dia salah. Siapa pandang kita tak wajib belajar hukum akal, salah. Sebab kita tak sunyi dia guna akal. Kita main ngaji ni guna apa? Guna akal. Kita nak faham Quran, guna apa tu? Guna akal. Kalau gitu tak usah ada akal. Tak usah ada akal. Apa yang digariskan oleh ulama bila dia bincang hukum akal, berarti dia telah menggariskan satu hukum yang sangat standard. Satu hukum yang sangat standard. Berarti langgar hukum akal ni dia. Langgar hukum akal salah. Langgar hukum akal ini salah. Baik. Berarti Quran tadi itu kita mesti Quran tadi itu asal dia adalah dengan cara kita faham hukum akal. Nak faham macam mana? Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali dia bagi contoh. Tak tahu, Imam Ghazali ni ulama yang besar yang menjadi rujukan kita dalam kita faham Quran. Itu Imam Ghazali. Kita mesti kenal para ahli ulama. Nusantara ni lagu tu lah. Nusantara kita udah ni nama Imam Ghazali cukup masyhur. Nama Imam Syafi'i cukup masyhur. Nama ulama lain kurang. Sebab apa? Sebab apa masyhur? Sebab dia di antara ulama yang menjadi rujukan semasa kita bahas Quran ataupun sunnah lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut apa? Imam Ghazali sebut apa? Bandingkan akal dengan syarak tu dengan Quran. Dia kata Quran macam matahari, dia kata. Quran macam matahari. Mata macam akal macam mata. Akal macam mata. Quran macam matahari. Kalau tidak ada matahari, mata boleh melihat ataupun tidak? Mata boleh lihat ataupun tidak kalau tidak ada matahari? Tak boleh. Lagu tu kan. Tak ada akal. Quran kita boleh faham tak? Tak boleh. Berarti Quran akan merupakan asas kepada Al-Quran. Berarti tidak ada asas, kita akan faham Quran dengan cara yang salah. Satu lagi bandingan. Baik. Quran bangunan, akal ialah tanah tapak. Tak ada Quran, tak ada tapak, bangunan tidak akan boleh. Bangunan tidak akan boleh. Berarti setiap hukum syarak ni yang akal ni, dia mesti ada rujukan kepada Quran. Mesti ada. Itu maksud bila kita faham hukum akal. Dia hukum akal penting. Hukum akal penting. Yang pertama apa dia? Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang kedua harus. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga adalah harus. Dan para ahli ulama guna kaedah. Bahas ilmu fiqh, bahas ilmu tauhid, bahas ilmu tasawuf, bahas ilmu usul tafsir, bahas ilmu hadis gunakan. Itulah soalan. Sebab kita mungkin tak faham. Perbahasan banyak. Kita mungkin tak faham sebab perbahasan banyak. Cuma secara umumnya apa dia? Di sana dibagi wajib, mustahil dan harus. Wajib, mustahil dan harus. Baik. Okey. Jadi untuk mana pun orang kata saya bagi contoh. Apa contoh wajib? Saya tak berhajat nak faham panjang ni. Benda ni payah sikit. Kita kena fikir sikit. Apa makna wajib dan apa makna mustahil dan apa makna harus? Dengan maksud apa contoh? Apa contoh wajib dan apa contoh mustahil dan apa contoh harus? Saya bagi faham cara mudah. Saya bagi faham cara mudah. Kita pun diskusi kitab ni. Saya tak faham, tak cadang nak faham banyak. Saya bagi contoh. Dalam kita faham tajuk ni, tajuk hukum akal ni, saya bagi satu contoh. Apa contoh dia? Contoh dia contoh logik. Contoh logik. Okey.
1 campur 1. Wajib 2 kan mustahil 2? Mayakan sikit, minta maaf lah. Kena mayakan sikit. Wajib 2 kan mustahil 2? 1 campur 1 wajib 2. Mustahil 3. Mustahil 3. Adakah harus 4? Tak harus 4. Boleh faham tak? Itu maksud dia. 1 campur 1 2 wajib ke mustahil 3. Itu mufakat. Berarti siapa kata wajib 1 campur 1 wajib 4, dia salah. Ya, dia salah. Ataupun 1 campur 1 mustahil 2, dia salah. Faham? Itu hukum akal. Itu hukum akal. Maka kaedah inilah kita gunakan dalam kita faham ilmu tahqiq banyak sangat. Kalau kita baca apa nama di kitab para ahli ulama, banyak dia guna kaedah tu. Sebab itulah bila kita bahas kaedah ni, kita tak sokong sangat orang yang dalam kita baca Yasin malam Jumaat. Apa hujah dia? Nanti nak sebut hujah panjang pula. Okey. Jadi itu kesimpulannya hukum akal. Kita mesti ada akal dalam kita faham Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi satu lagi harus akal. Harus akal ni orang kata mungkin tidak ada, mungkin bukan. Sebab semua benda bukan kita boleh ukur dengan pasti. Semua benda bukan kita boleh ukur dengan pasti. 1 campur 1 2 mustahil 3. Itu pasti. Tapi adakah semua benda lagu tu? Tidak. Ada benda yang kemungkinan yang akan kita tak mampu nak sampai, maka benda itu kita panggil harus. Benda itu kita panggil harus saja. Baik. Okey, saya pun tak panjang. Wajib mustahil aradi tinggallah. Okey, sikit. Wajib dan mustahil aradi. Wajib dan mustahil aradi. Berarti wajib dan mustahil yang baru datang. Wajib dan mustahil yang baru datang. Contohnya apa dia? Kita kata boleh Allah nak masukkan orang yang buat amal ibadah dalam neraka. Boleh tak? Boleh, harus kata Allah Ta'ala. Harus kata Allah Ta'ala. Tapi adakah dia buat? Tak buat pun. Bahkan wajib dia masukkan dalam syurga. Sebab apa? Sebab Quran janji. Quran janji. Kenapa dia wajib masukkan dalam syurga? Sebab janji dia. Di segi akal kita mengatakan harus masuk dalam, harus orang apa nama ni buat ketaatan masuk dalam neraka, harus. Tapi di segi nasnya, adakah orang buat amal ibadah masuk dalam neraka? Tidak ada, bahkan wajib pasal janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan wajib aradi, berarti wajib baru datang. Baik. Okey. Okey, mustahil aradi macam mana? Mustahil macam contoh yang diberi sini macam imamnya Abu Lahab. Di segi akalnya bolehkah Abu Lahab beriman? Boleh. Bolehkah Abu Lahab beriman? Boleh. Tapi mustahil dia beriman. Kenapa? Sebab janji Allah Taala. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Itu janji daripada Allah Taala. Abu Lahab tidak akan beriman. Siapa? Sebab Allah dah turun dah. Cok dah. Kenal lagu tu tak habis kita. Kenal lagu tu tak habis kita. Saya pun takut bila baca surah Tabat tu, kita jadi takut. Sebab apa yang kita tahu ni kemungkinan boleh berubah. Amalan kita boleh berubah. Ada kawan saya masa majlis itu, memang masjid tak tinggal. Kalau kita tengok tak berubah dah. Tapi tu dah kata fitnah. Laki jadi gelap. Kita minta dia elok lah. Sekarang tak tahu cerita dia macam mana. Pihak sekolah buat. Pihak sekolah buat. Dia buat tindakan yang tak patut. Dia nak cerita balik. Nak kata fitnah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hantar Nabi, berarti Allah hantar ilmu. Bila Allah hantar ilmu, itu merupakan ujian. Siapa beriman? Alhamdulillah. Siapa kufur? Nabi turun dah, tak apalah buat mana. Kalau kita buat lagu tu habis. Macam penduduk Mekah bila Nabi mai ke penduduk Madinah, bila Nabi mai ke Madinah, mereka sambut tala'al badru alaina. Itu nasyid. Sampai kita alungkan sampai sekarang. Tala'al badru. Naik bulan purnama tu.
Tolak mereka mengumpamakan Nabi itu macam berlampur. Tolak naik sungguh, naik dok. Itu tolak. Okey. Jadi bila ada ilmu dia ada Quran dia fitnah pada kita nak terima ataupun tak mau terima alhamdulillah, tak terima wayat bila tak terima dengan penuh akal, bukan terima ikut Islam. Tak semua kita terima ikut. Masalah sekarang kita terima ikut Pak Cik, Pak Long, Pak Ngah main mengaji tak mau terima Islam ikut. Kita nak terima Islam dengan penuh akal, dengan penuh akal. Sembahyang pasal pilihan kita, puasa pasal pilihan kita. Kenapa kita maklumkan Asmaul Husna pasal pilihan kita. Faham tak? Faham. Terima tak? Terima.